Hai, Assalamualaikum, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Ya, betul, ini adalah Alif. Okay, tapi yang berbezanya cumalah aku telah muda kembali. So, aku dah buang misai bawang tanggut. Aku rasa macam bapak buruk gila. Sebab itulah aku cuti buat video seketika. Sebab aku rasa macam aku tak sanggup untuk berada di depan kamera dengan keadaan muka aku yang begitu bayi ni. So, how are you guys? Sehat semua? Aku harap korang semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik-baik saja. Aku okey-okey saja. Bagi mereka yang kat luar sana yang kurang sehat, aku doakan korang agar korang cepat sembuh dan cepat baik, cepat dapat kembali kehidupan korang normal seperti biasa. Okay, ramai di antara korang masalah kita tertanya macam mana nak beli topi ni, macam mana nak beli topi yang aku pakai semua ni kan, topi Good Gang ni kan, topi yang cool baseball cap ni, kat mana korang nak beli semua ni? Caranya mudah saja, korang hanya perlu pergi ke goodgang.co. Dekat bawah ada link dan korang boleh pilih apa benda yang masih ada. Tapi aku tak silap aku, yang biru ni dah sold out rasanya, dan tinggal hanya merah dan juga hitam ni yang aku boleh katakan dah nak sold out juga. So ya, jadi apa tunggu lagi guys, jangan buang masa. Korang boleh dapatkan dekat goodgang.co, dekat Shopee pun ada kalau korang cari Good Gang dekat Shopee. Tetapi kalau kat Shopee tu dia tak ada diskaun sangat. Dekat website goodgang.co korang akan dapat diskaun. Jadi guys, apa tu lagi guys, dapatkanlah topi yang aku pakai ni, topi daripada goodgang.co ini, supaya korang boleh nampak cool dan awesome macam aku dan juga Munjay Goodman. Okay guys, tanpa melengahkan masa, hari ni aku nak bercakap pasal satu makhluk ciptaan Tuhan yang begitu kecil, tetapi ia adalah makhluk yang paling berbahaya di dunia. Benda yang aku nak cakap ni adalah binatang yang dikatakan the deadliest animal atau deadliest creature in the world. Tiada binatang-binatang lain kat luar sana yang menyebabkan kematian lebih banyak daripada binatang yang aku maksudkan ini. Korang boleh teka tak binatang apakah ataupun makhluk apa yang aku maksudkan ini? Binatang yang begitu kecil tetapi menyebabkan jutaan mati setiap tahun. Maka kerana itulah ia digelar the most deadliest animal on earth. Binatang yang aku maksudkan ini adalah nyamuk. Nyamuk guys, nyamuk yang begitu kecil dan innocent, tetapi dia dapat title yang begitu dahsyat sekali, the most deadliest creature on earth. Nyamuk ni guys bukan calang-calang tau. Saban tahun jutaan yang mati kerana pelbagai penyakit bawaan nyamuk seperti malaria, dengue, yellow fever, zika dan banyak lagi. Ini bukan yang main-main. Kerana apa guys? Kerana setiap manusia dekat atas muka bumi ini terdedah dengan bahaya nyamuk ini, dan ada kalanya kita ni, antara kita ni masih lagi macam tak menganggap begitu benda yang serius tau. And kerana itulah penyakit-penyakit bawaan nyamuk ini sering kali dijadikan highlight ataupun bahan utama untuk kempen-kempen Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Bukan sahaja di Malaysia tetapi di serata dunia. Selain daripada kematian, nyamuk-nyamuk ni juga paling annoying adalah bila kita nak tidur. Bila kita pergi kat masuk hutan ke, ataupun even kerana kat rumah kita sendiri, kat rumah kita yang dekat bandar tu pun nyamuk boleh ada tau malam-malam. Dan gangguan tidur dia, bila dia gigit, dia punya gatal dia punya berdesing kat telinga dia, yang membuatkan nyamuk ini, kalau orang kata kalau tak ada pun tak apa, bagus. Kalau dah hilang nyamuk ni kat dunia ni pun tak jadi masalah. Kau dah menyebabkan kematian jutaan orang, lepas tu kau ganggu tidur aku lagi. Memang itulah orang kata, nyamuk ni kalau boleh dihapuskan, memang orang nak hapuskan, nak lupuskan terus kat atas muka bumi ini. Persoalannya, boleh ataupun tidak untuk kita lenyapkan spesies nyamuk ini di atas muka bumi ini? Boleh ataupun tidak? Kalau korang nak tahu guys, nyamuk kat atas muka bumi ini ada lebih daripada 3,500 spesies. Gila, 3,000 lebih spesies nyamuk kat atas muka bumi ini. Tetapi yang mencari manusia, yang makan darah manusia, yang minum darah binatang ini adalah lebih kurang 100 spesies saja. Dan bukan kesemuanya juga. Hanya nyamuk betina sahaja yang menyedut darah manusia. Untuk apa guys? Bukan untuk kenyang, bukan untuk makan, tetapi untuk memberi nutrien kepada larva-larva ni ataupun jentik-jentik. Telur-telur nyamuk ni lah, anak-anak nyamuk ni. Itulah sebenar-benarnya tujuan nyamuk ini isap darah. Bukan sebab darah kita ni sedap sangat ataupun nak jadikan makanan apa semua. 3,400 spesies nyamuk lain tu, apakah yang dia makan? Apakah tujuan dia? Mereka ni adalah bertujuan diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain seperti pollination dan sebagainya. Jadi persoalannya sekarang, adakah ianya boleh ataupun mustahil untuk melupuskan nyamuk daripada muka bumi ini? Jawapannya, jika kita menghilangkan keseluruhan spesies nyamuk di atas muka bumi ini, maka akan terjadinya katastrofi ataupun bencana yang sangat-sangat dahsyat di atas muka bumi ini dan juga ke atas ekosistem kita. Begitu seriusnya peranan nyamuk yang begitu kecil dan juga berbahaya itu terhadap ekosistem bumi. Jom kita sama-sama saksikan apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem yang akan musnah jika hilangnya nyamuk di atas muka bumi ini. Yang pertama guys,
jika keseluruhan nyamuk di atas muka bumi ini hilang, tak ada dah, gone forever, bye-bye, kehidupan yang pertama akan diancam ataupun terancam adalah spesies tumbuh-tumbuhan. Ini kerana lebih daripada 3,400 spesies nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pollination. Apakah maksudnya itu? Dia akan pergi pokok ke pokok untuk makan, untuk minum nektar, dan dari situ dia menyemai debunga-debunga pokok, dan ini membuatkan spesies-spesies pokok itu terus hidup dan juga menyebabkan pokok-pokok itu akan terus hidup segar. Tanpa benda ini, tanpa nyamuk ini, pertama spesies-spesies bunga akan mula merosot, dan makin tak ada, dan kemudiannya kesihatan pokok akan juga terjejas kerana tiada nektar yang disedot oleh nyamuk-nyamuk ini untuk terus mereka hidup. Kita kena faham, lebah pun buat kerja yang sama, tetapi ada pokok-pokok yang lebah tak pergi tapi dipergi oleh nyamuk, dan juga ada yang pokok-pokok bunga-bunga yang dipergi oleh lebah dan tak pergi oleh nyamuk. Jadi peranan nyamuk dalam kes ini juga sangat-sangat penting. Allah mencipta sesuatu perkara itu ataupun sesuatu benda itu dengan sebab yang begitu baik sekali. Ada sebab-sebabnya, walaupun benda itu kita pandang hina macam babi, tetapi ada kegunaan dia dicipta. Begitu juga nyamuk yang keadaan sekarang ni. Pollination itu begitu penting kepada ekosistem pendebungaan dan juga benda-benda lain, menyebabkan kalau hilang populasi nyamuk ini, banyak benda yang akan affected. Kemudian benda yang paling-paling akan affected adalah binatang-binatang seperti ikan dan juga katak. Ini kerana ada sesetengah katak dan juga ikan hanya makan nyamuk. Dengar ni mungkin pelik, macam ada je ikan yang makan benda lain semua. Ya, betul, tetapi main diet sesetengah katak ataupun ikan ini adalah nyamuk. Jika nyamuk hilang, maka populasi katak-katak dan juga ikan ini yang kelaparan akan meningkat, dan ini menyebabkan mereka juga pupus, dan ini akan menyebabkan rangkaian chain of reaction. Bila nyamuk hilang, kemudian ikan hilang, katak hilang, dan kemudian mereka-mereka yang makan katak ni juga, yang makan ikan juga akan hilang sumber makanan, dan menyebabkan ini semua akan jadi chain reaction dan semua akan ekosistem akan collapse. Seterusnya, kita nampak nyamuk ni hidup dekat udara, dekat rumah kita lah, dekat tempat store lah, dekat semak lah, kan, apa semua. Tetapi peranan nyamuk ni juga sangat-sangat penting kepada ekosistem air. Tak kira lah sungai ataupun tasik, ini sangat-sangat penting. Ini kerana apa, guys? Kerana ada spesies-spesies nyamuk yang begitu banyak, lebih pada 1,000 spesies nyamuk yang kerjanya hanyalah untuk makan ataupun mengurai inseks ataupun serangga yang mati di dalam air. Korang kena faham, selain daripada serangga-serangga seperti nyamuk, ada juga serangga-serangga seperti lain, cengkerik lah, apalah, itulah, inilah, yang mati dekat sungai ataupun mati dekat tasik. Kerja-kerja nyamuk ini adalah untuk selesaikan karkas, untuk menyelesaikan bangkai-bangkai inseks ini yang tak dimakan oleh binatang. Dan apabila nyamuk-nyamuk ini makan ataupun menyelesaikan bangkai-bangkai inseks ini, nyamuk-nyamuk ini akan menghasilkan larva, menghasilkan telur dan sebagainya. Dan apabila penghasilan ini berlaku, larva itu membesar, ianya juga akan mengurai nutrien-nutrien yang balik masuk ke dalam air, dan ini sangat-sangat penting pada ekosistem dalam sungai ataupun tasik. Kan, siapakah yang memerlukan nutrien-nutrien ini? Tasik itu itself, sungai itu itself, seperti tumbuhan di dalam tasik itu, algi ataupun alga-alga di dalam tasik ataupun sungai itu sangat-sangat memerlukan nutrien ini. Jika nutrien ini tidak ada, maka tumbuh-tumbuhan di dalam sungai ataupun tasik itu akan terjejas kerana tak ada makanan, dan apabila tak ada makanan, dia tak boleh hidup, dan apabila dia tak boleh hidup, maka ikan-ikan lain, binatang-binatang lain yang dalam sungai itu nak makan apa? Dengan begitu simpelnya nutrien-nutrien ini menyebabkan the whole ekosistem akan terjejas, dan akhir sekali segala kehidupan dalam sungai ataupun tasik itu akan terjejas, menyebabkan kepupusan hanya kerana nyamuk hilang. Wow, hebat tak? Dan seterusnya, aku nak stresskan betapa penting nyamuk ni dalam kehidupan kita pun. It couldn't be any easier lah actually. Sebab apa tahu? Kalau kita balik dekat awal-awal story kita tadi, nyamuk ni menyebabkan kematian lebih pada 1 juta manusia dekat atas muka bumi ni. Bayang guys, 1 juta manusia mati every year kerana nyamuk, kerana benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara makhluk yang paling pesat, cepat membiak dan juga terus kekal hidup yang lama adalah manusia. Manusia hidup ataupun manusia ini beranak dan melahirkan zuriat dan teruskan hidup saban tahun, semakin hari makin banyak. Population kita makin hari makin banyak. Ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta nyamuk ini, mencipta penyakit-penyakit ini, mencipta asbab-asbab kematian ini agar population kita dapat dibendung. Sebenarnya kalau kita semua tahu guys, punca kerosakan di atas muka bumi ini adalah bukan kerana nyamuk.
tapi manusia itu sendiri. Bayangkan jika saban tahun nyamuk ini tidak menjadi asbab kematian kepada jutaan-jutaan manusia ini, kita akan dipenuhi manusia from day to day basis. Mungkin kerana inilah nyamuk ini dicipta untuk mengawal populasi dunia, untuk menjaga kesihatan dunia, untuk menjaga kesihatan manusia secara amnya. Dan kerana itu jugalah terdapat pelbagai penyakit-penyakit ataupun bencana-bencana alam yang dijadikan, yang diturunkan oleh Subhanahu Wa Taala, memastikan dunia ini terus kekal dalam keadaan yang optimum agar tidak dipenuhi dengan manusia-manusia yang akhirnya merosakkan dunia itu sendiri. Nampak tak guys? Benih-benih yang sekecil nyamuk itu mempunyai pelbagai kegunaannya di dalam ekosistem dunia. Dan bagaimanakah dunia ini untuk sustain jika tiada nyamuk yang sekecil itu? Apa yang manusia boleh buat adalah kita mengawal. Kita mengawal supaya nyamuk-nyamuk ini tidaklah menjadi kemudaratan kepada kita. Macam mana kita nak kawal? Macam biasalah, daripada kecil kita tahu kita jaga kolam dah, kita jaga tempat takungan air dan sebagainya. Alright? Dan benda-benda ini lebih baik daripada kita menghapuskan keseluruhan nyamuk atas muka bumi ini. Ada saintis telah berjaya untuk create ataupun alter DNA nyamuk. Dan mereka ni mereka ini telah alter genom DNA nyamuk ini, menghasilkan nyamuk-nyamuk jantan. Kenapa guys? Nyamuk-nyamuk jantan ni dia tak isap darah, dan apabila dia bersenyawa dengan nyamuk-nyamuk betina, anak yang mereka lahirkan ataupun telur yang mereka keluarkan adalah nyamuk-nyamuk yang jantan sahaja. Jadi mereka dapat kontrol populasinya, mereka dapat kontrol dia punya DNA. Contohnya, sekali dia bertelur, katalah ada 1000 telur, kemungkinan yang akan hidup sebagai jantan adalah mungkin dalam lingkungan 700. Yang lebih 300 itu adalah telur bagi nyamuk betina. Mereka akan terus ada populasi nyamuk, tetapi nyamuk-nyamuk yang mengisap darah manusia ini dikawal jumlahnya. Okay? Jadi itulah antara usaha-usaha yang dilakukan oleh saintis untuk memastikan nyamuk ini terus ada, tetapi dalam masa yang sama tidak memudaratkan manusia yang hidup dekat sekeliling nyamuk juga. So guys, sampai di saja video pada kali ini. Cerita yang simple, cerita yang begitu ringkas, informasi yang begitu, aku tak tahulah nak kata apa. Memang benda yang simple, tetapi bagi aku impact dia sangat-sangat besar. Aku harap ini sedikit sebanyak memberi sedikit info kepada korang dapat ilmu yang baru. Till again, stay healthy, be positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on my next video. Bye bye guys.